Hidup kita ini paling kita nak berkat. Biarlah kita ni tak kaya tapi berkat. Biarlah kita ini tidak berjaya macam orang lain dari sudut duniawi tapi berkat. Sebab itu perkataan berkat ini Allah Ta'ala menggambarkan benda yang ada campur tangan daripada dia. Sebab itu barakah secara etimologinya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul dan ilhamnya para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan takwa dan cantikkan kami dengan sihat wal afiyah. Terima kasih yang berusaha Al-Fadhil Tuan Pengacara Majlis, yang saya hormati Tuan Nazir, barisan ahli-ahli jawatan kuasa ataupun lembaga pengelola, lembaga pentadbir masjid, tuan-tuan guru, para alim ulama, para sukarelawan, seluruh anak-anak qaryah Masjid Ar-Rawdah, Seksyen U10 Shah Alam. Moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada malam ini dan seterusnya dapat bertatap muka untuk kita bincangkan satu tajuk seperti yang telah ditetapkan, iaitu pelihara solat, hidup berkat, akhirat selamat. Saya secara peribadi agak kurang dah berceramah, dah jadi canggung sikit dah berceramah setakat ini. Tidak seaktif dahulu lagi. Sejak dipindahkan ke Jabatan Mufti ini, bidang kerja kita agak berbeza sedikit. Sebab itu kurang tahu sangat apa isu-isu semasa yang berlaku di darat, sebab saya sibuk melengok ke langit. Jabatan Mufti ni banyak melengok ke langit je. Melengok fenomena alam, astrofalak, astronomi, benda baru, dan saya begitu seronok sekali. Malam tadi tak tahulah, kalau tuan-tuan tahulah kita ada gerhana bulan penumrah, tapi tak ramai orang ambil tahu sangatlah sebab orang tengah sibuk masalah macam-macam. Malam ni pukul 3 pagi akan ada fenomena hujan meteor. Ini dipanggil Eta Aquarids, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil Eta Adalwiyats. Echo komet daripada Halley komet Halley. Cerita tak reti jugalah, begitulah lebih kurang. Saya pun baru lagi, tapi seronoklah melayan benda-benda di langit ni. Kadang lupa nak tahu apa yang ada di bumi. Dengar-dengar ada yang kelahi sana, kelahi sini, tak apa, ujung-ujung telinga sajalah mendengarnya. Hadirin hadirat sekalian, pelihara solat, hidup berkat, akhirat selamat. Hidup kita ini paling kita nak berkat. Biarlah kita ni tak kaya tapi berkat. Biarlah kita ini tidak berjaya macam orang lain dari sudut duniawi tapi berkat. Sebab itu perkataan berkat ini Allah Ta'ala menggambarkan benda yang ada campur tangan daripada dia.
Sebab itu barakah secara etimologinya, dari sudut bahasanya, diambil dari perkataan al-birkah. Al-birkah ni makna tempat berkumpul air. Kalau di padang pasir, dia ni oasis. Bayangkan dalam keadaan dahaga, kering, panas, tiba-tiba jumpa oasis al-birkah ini. Jadi berkat ini, kata ulama, secara istilahnya adalah kebaikan yang terus-menerus ada, walaupun tak banyak. Contoh, dia gaji kerja kerajaan tak tinggi, grade N19 sebagai contoh. Tetapi sebab berkat, dia punya bahagia macam orang grade N91. Seolah begitu. Berbanding orang terus 3, tapi tak ada barakah, tak pernah cukup. Itu dia akan rasuah, dia akan buat benda-benda tak elok. Ini contoh sajalah, bukan kata semua terus. Rasuah contoh. Dan berkah ini juga, kata ulama, ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab itulah ada orang memiliki harta. Rumahnya besar, bertingkat-tingkat. Duitnya tebal, berlipat-lipat. Keretanya bersusun, berkilat-kilat. Isterinya pun cantik memikat. Kadang-kadang jumlahnya 4. Tapi rumah tangganya hari-hari kiamat. Kita duk membaca berita dia bergaduh laki bini, tak daya lah, menyampah jadinya. Contoh. Tarik gambar, dia lagi. Tarik gambar, dia lagi. Dia marah ke laki dia buat status ini marah ke... Ini contoh, ni cerita di Venezuela, bukan di sini. Hari-hari kiamat. Baik itu orang tua-tua, nenek moyang kita dulu, tidak kaya, tidak mewah, tapi nikah sekali buat, kahwin sampai ke lahat. Nikah sekali sudah, kahwin sampai ke tanah. Nikah sekali jadi, kahwin sampai ke mati. Barakah. Orang sekarang pagi bernikah, petang berpisah. Pagi bernikah, petang bertingkah. Pagi bernikah, petang minta fasakh. Pagi bernikah, petang menyanggah. Belum hilang inai di jari, sudah bertengkar setiap hari. Belum hilang inai di tangan, bercakap dah pakai tangan. Belum hilang merahnya inai, dengar-dengar dah bercerai. Rasa baru saja kita pergi wedding dia, bukan main hebat, berkompang-kompang. Dengar sehari dua ni dah berlempang-lempang pula dah. Kita pun jadi tak faham. Apa punca? Salah satu bukan kerana ada penyondol ke apa itu, IV yang kita boleh reka sendiri. Tetapi bottom line-nya barakah, berkat. Ada orang makanan banyak. Patutnya bila makan cukup, sehat. Tapi jadi penyakit pula dah. Apa sebab? Ditarik barakah. Sebab itu bila kita makan, kita disuruh doa supaya Allah campur tangan makanan kita. Allahumma barik lana bima razaqtana. Tuhan, wahai Tuhan, tolong campur tangan, berkatkanlah makanan aku. Apa sebab? Kerana makanan ni tuan-tuan, dia ada bahaya dia. Kita pun maklum, Syawal ini kita berada dalam pesta makanan. Nasi impit, kuah kacang, kuah masak lodeh, laksa utara, laksa Johor, laksa Sarawak, lemang, lontong, ketupat, rendang, serunding, soto, apa lagi, roti jala, sate. Macam-macam makanan. Orang kita pula, kalau bab makanan ini, peluh berkira, makan berselera. Masa makan bersimbah peluh, kalau bekerja asyik mengeluh. Pucuk lebah gading gajah, bekerja segan, tapi kalau makan gagah. Ni datang ke masjid. Soalan pertama ditanya, ada jamuan? Nombor 1, ni contoh. Tapi dia tengok caterer dah sibuk, plating, ada makan. Sekali untuk penceramah, padahal muka tuan-tuan tak ada makan. Kalau takdir ada makan ni sekarang. Habis majlis ni sekarang, banyak lauk, lamalah duduk. Banyak kuih, duduk tak beralih. Jadi orang kita bab makan ni memang payah sikit.
Tapi ramai hari ini dek kerana makan itulah dia ditimpa penyakit yang macam-macam. Apa sebab? Kerana makanannya itu ditarik keberkatan. Antara sebab tak berkat kerana membazir itu tak dapat kita nafikan. Tanya rakan-rakan yang kerja di SW Corp. Timbunan sampah yang bersifat sisa makanan ni jauh lebih banyak berbanding dengan sisa pepejal yang lain. Bulan Ramadan meningkat, menokok sampai 55%. Setiap hari di bulan Ramadan, tapak perusahaan sampah di 8 buah negeri uruskan 15,000 tan sampah sisa pepejal makanan sahaja. Maka kalau dah membazir, tak ada barakah. Yang kedua, makanan ni kerana kita kena minta campur tangan Allah, kerana makanan ni dia punya risiko. Saya ambil contoh, kari pap. Kari pap sebiji kalori kurang lebih 130. Bagi orang yang kaki makan, dia kata kalori ni mitos saja. Angka makan lah ikut kalau orang nak nasihatkan saja. Dalam kajian, lelaki dewasa hanya perlu 2,250 kalori saja sehari. Wanita dewasa perlu 1,800 kalori sehari. Lebih daripada itu boleh mendatangkan masalah obesiti kerana kalori itu tidak dibakar. Kita ambil contoh raya baru-baru ini, lemang sepotong, rendang ayam 2 ketul. Berapa kalori? 100. Sepotong lemang, rendang ayam 2 ketul. Bukan 2 ketul yang besar tu, 2 kecil-kecil. Itu saja dah 100 kalori. Untuk nak bakar 100 kalori, ada 3 pilihan. Brisk walk, jogging, berbasikal. Untuk membakar 100 kalori, kalau kita buat brisk walk ini 100 langkah seminit. Untuk bakar 100 kalori, kena berjalan kaki 30 minit. Itu baru makan sepotong lemang. Kalau tuan-tuan raya baru ni hentam sebatang lemang, tuan-tuan kena jalan kaki sampai dengkil. Baru bakar. Oh letih ustaz, ni jadi takut pula nak makan. Don't worry. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Wahai Allah, tolonglah. Makanan tuan rumah dah sedia, takkan saya tak makan. Sunat hukumnya meraihkan makanan tuan rumah. Sunat. Baik tu ada setengah orang tak betul cara dia. Bila pergi rumah orang, dia pantang macam-macam. Bila tanya awak tak makan, saya tasawuf. Tasawuf memang kurang makan. Tak betul. Orang tasawuf, rumah orang lah dia selera makan. Tapi bila bersendiri, dia tak makan sangat. Sebab mengambil hati orang satu kerja mulia. Tuan rumah rasa berbesar hati. Mi goreng dia buat satu kawah itu, separuh kita makan. Suka dia. Kita nyandar begini dah. Aduh, tapi dia happy. Maka ini sebagai contoh saya bawakan. Kalau makanan itu tidak ada keberkatan, dia datang mudarat. Oh, saya ustaz, saya tak makan lemang, saya makan kuih raya saja. Tuan-tuan, almond London, tak nenas, itu semua 50 kalori. Untuk bakar 50 kalori, brisk walk 15 minit. Baru sebiji. Kalau sebalang, berapa jam kita kena berjalan. Saya ingat sampai genting sempah lah tuan-tuan kena jalan. Itu pun kalau tak makan kat McD. Makan McD lagi. Tambah jalan kaki sampai ke Kelang pula. Baik itulah kita mesti minta barakah. Sebab hidup kita sentiasa ada masalah yang kita tak jangka. Dalam perkahwinan yang kita cerita tadi sebagai contoh. Dalam kehidupan nak keluar rumah. Apa sahaja. Mesti minta barakah daripada Allah. Itu sebab sesuailah satu doa yang paling kerap kita baca dan kita hafal. Yang dipetik dari surah Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan, berikan aku segala keberkatan dan kebaikan di dunia. Berikan aku segala kebaikan dan keberkatan di akhirat. Dan jauhkan aku daripada dibakar api neraka. Ini doa semua orang hafal. InsyaAllah orang hafal. Dan orang Melayu paling suka doa ini. Sebab doa ni doa makan kiri kanan.
Dia tak perlu nak detail sebab dia dah sebut semua kebaikan. Baik itu kalau dalam majlis tahlil, kadang sedap mengenakan jemaah ni. Kita tu imam orang jemput bawa tahlil, baca doa panjang. Orang kita doa ni dia malas. Doa letak atas peha semua. Tapi saya tengok bila sampai Rabbana atina semua angkat. Oh, mana kata nak habis dah doa ni. Oh, bagi dia Rabbana ni doa nak habis doa. Sebab lepas ni makan kenduri lah kita. Lauk dah sejuk. Imam ni panjang pula baca Yasin mendayu-dayu lagi. Jadi bila Rabbana, oh semua tegak balik. Tu kalau saya beritahu anak buah masa di masjid, awak buat kenat sikit. Lepas Rabbana tu sambung pula doa lain. Biar dia pandang sama dia. Sudah tukar kah? Sudah tukar kah? Orang kita suka doa ini. Kata ulama yang dimaksudkan hasanah fid dunia dan juga hasanah fil akhirah, kebaikan di dunia ada 14. Pertama yang kita nak keberkatan adalah dapat taufik hidayah daripada Allah. Yang kedua, diberi faham tentang masalah agama. Yang ketiga, ada peluang untuk buat kerja baik, buat amal soleh. Bagi tuan-tuan yang dah puasa 6, itu dapat peluang tu melakukan kebaikan. Ada orang tak dan pun, tak sempat. Mungkin dia tak larat, faktor sosial, banyak majlis, tak diberi kesempatan. Yang keempat, dapat ilmu, dan ilmu tu ilmu yang manfaat. Ilmu ada banyak, ada yang manfaat, ada yang tak manfaat. Yang kelima, tanda kebaikan dunia dan barakahnya kata ulama adalah dapat isteri yang solehah. Isteri solehah mustahak. Sebab saya melihat di sekeliling, kalau kita dapat isteri yang kurang baik, payah nak berjaya dalam kerjaya. Jangankan kerjaya yang hebat-hebat. Nak jadi jemaah masjid pun payah kalau isteri tak beri kerjasama. Tuan-tuan balik ofis sampai di rumah dekat maghrib, semayang di rumah tak dan ke masjid, insya' nak pergi masjid. Dapat isteri yang menteri pertahanan, kerjanya asyik tahan je. Lagi mana? Lagi masjid lah semayang. Keluar lagi. Daripada pagi balik maghrib ni keluar lagi. Tak nak duduk rumah. Kita terus semayang tepi katil lah kitanya. Kita suami bertakwa, takut bini tua, semayang tepi katil. Tapi kalau dapat isteri penggalak, lain. Itu yang jenis naik motor berdua tu. Gede. Saya merata pusing ke masjid, saya menengok kalau mana-mana jemaah yang isterinya pun kaki jemaah masjid juga, kebahagiaan mereka tu terserlah. Sebab dia balik sekali apa semua. Tapi masalah kalau datang sekali, time kenduri lepas ceramah, dia tak boleh lama, dia kena balik pada muka. Sebab dia berdua. Kan makan kan lama pula. Ngampun ceramah kalau borak pukul 11. Isteri dah duduk atas motor lama menunggu tak keluar-keluar. Ada sekali isteri tak boleh semayang, tak pergi masjid subuh. Suami pergi seorang, kedai. Balik masjid orang tanya, awak dengan isteri ke pagi tadi? Taklah, kawan seorang je. Habis siapa pakai telekung duduk belakang? Terus tak jadi pergi semayang. Dia takut hantu rupanya, la ilaha illallah. Banyak cerita pasal orang datang masjid berdua ni, seronok lah, seronok. Tapi kalau tak dapat yang salihah, kita nak buat benda baik jadi malas lah. Nak puasa pun jadi malas. Itu banyak. Sebab itu doa supaya dapat isteri yang salihah, dan perempuan sudah pastinya mendoakan juga dapat suami yang salih. Yang keenam kata ulama, dapat zuriat penyejuk hati. Dalam bahasa agama dipanggil qurratu a'yun. Penyejuk mata hati. Jangan dapat orang nak qurratu a'yun, kita dapat mangkuk ayun. Payah betul. Ayun juga, hayyun namanya. Al-mangkuk wal hayyun. Susah. Yang ketujuh, dapat kawan-kawan yang setia, yang baik. Yang ke-8, diberi kesihatan, kelapangan masa, kesejahteraan hidup. Yang ke-9, umur panjang tapi dalam ketaatan. Yang ke-10, dapat rezeki yang halal. Yang ke-11, dapat iman dan takwa. Yang ke-12, sentiasa ingat pada Allah walau apa pun berlaku. Contoh, ada orang boleh ingat Allah ketika dia susah. Ingat Allah, duit tak ada apa ingat Allah. Tapi time senang, tu payah nak ingat Allah. Jadi
tanda barakah di dunia, kata ulama, sentiasa ingat Allah dalam apa juga keadaan. Yang ke-13, sentiasa membersihkan jiwa dari sifat mazmumah, perangai tak elok. Dan yang ke-14, mati dalam husnul khatimah. Ini yang 14 perkara yang kita sebut di dalam doa sarwa jagat tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah dunia itu 14 perkara tadi. Itu orang suka doa ini. Dan apa pula doa untuk wa fil akhirati hasanah. Kata ulama, kebaikan dan keberkatan di akhirat ada 8. Pertama sekali, keselamatan daripada seksa dan azab kubur. Yang kedua, keselamatan ketika dibangkitkan daripada kubur, iaitu kita mohon dibangkitkan dalam keadaan kita sekarang. Sebab nanti ada orang dibangkitkan di padang mahsyar dalam rupa yang berbeza-beza. Ada orang dibangkitkan dalam keadaan buta. Adalah sebabnya kenapa dia dihukum begitu. Ada orang dibangkitkan dalam keadaan berjalan dengan tangan ataupun kaki ke atas, tangan ke bawah. Ada yang berjalan dalam keadaan menyeret perutnya. Macam-macam rupa lah. Ada orang pula, orang yang kaki rasuah misalnya. Dia akan berjalan dalam keadaan mengeluarkan suara benda-benda yang dia pernah terima rasuah. Contoh, kalau dia pernah terima rasuah lembu misalnya, maka dia bangkit pada kubur bunyi lembu. Mo. Orang tanya, nama siapa? Mo. Jawab macam lembu. Rupanya dia rasuah lembu rupanya. Kalau rasuah kereta, ustaz, bunyi kereta lah. Brum, agaknya lah. Begitulah contohnya. Rasuah kambing, bunyi kambing. Dan dia akan digantungkan barang-barang rasuah itu di leher dia. Kalau di dunia dia rasuah dapat hadiah daripada tokey mana, entah sport rim 4 biji. Sport rim tu lah dipikulnya pada masa itu. Contoh sajalah, contoh saja. Jadi kita doa supaya bangkit pada kubur seperti sekarang. Yang ketiga, dapat perlindungan arash ketika kita assembly di padang mahsyar. Yang keempat, kebaikan di akhirat adalah nak dapat buku rekod ataupun report kita dengan tangan kanan. Yang kelima, dapat minum air daripada telaga Kausar. Yang keenam, dapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, dapat meniti titian sirat sepantas kilat. Dan yang ke-8, dibenarkan memasuki syurga Allah dengan izin Allah. Jadi ini 8 perkara yang kita kena bayangkan ketika menyebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rupanya hasanah akhirat 8 perkara yang kita sebutkan tadi. Cuma kata ulama, 14 perkara duniawi, kebaikan duniawi, 8 perkara kebaikan ukhrawi, semua itu takkan boleh dicapai melainkan dengan semayang. Itu mustahaknya semayang ini. Solat ini, kalau dalam SPM zaman kita dulu lah, saya tak tahu sangat sekarang. Zaman kita dulu, orang ambil SPM zaman tu sistem pangkat. Pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, SAP. SAP ni saja ambil periksa. Buat syarat je pergi periksa. Pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Zaman itu, bahasa Melayu wajib kredit. Wajib kredit. Kalau tak kredit, tak dapat 6, dapat cangkul. Dia panggil cangkul lah, 7, 8. Orang tu kalau nak kerjaan, dia mesti ambil paper Julai. Saya ingat sekarang tak ada lah kot. Dulu lah, nak cerita zaman dulu lah. Walaupun dia punya subjek yang lain, satu. Sekarang ni main plus tolak lah. Dulu lah, satu. BM 7. Tak boleh masuk universiti, tak boleh kerjaan, dia kena ambil paper Julai. Apa sebab? Kerana penentuan lulusnya sijil itu adalah subjek paper bahasa Melayu. Kertas 1, kertas 2. Maka kita juga dalam konteks nak dapat 8 perkara kebaikan akhirat, 14 perkara kebaikan di dunia, takkan dapat kalau tak ada semayang. Semayang ni adalah umpama subjek bahasa Melayu. Wajib kredit. Maknanya kalau kita kuat sedekah, kuat tolong orang miskin,
kita bina masjid, kita ambil lagi kebaikan, banyak kebaikan kita buat. Tolong bina sekolah agama, kita wakaf Quran, hantar orang pergi umrah, pergi haji, kita sponsor. Semua kebaikan kita ada, tapi tak semayang. Jadi dia punya CJ tak lulus. Sebab semayang adalah kunci masuk surga. Kalau kapal terbang, tuan-tuan ada tiket, tak ada boarding pass, tak boleh masuk ke kapal terbang. Tuan-tuan masuk hotel, tapi tak ada access card untuk lift dan juga bilik, tak boleh masuk juga. Maka disitulah pentingnya sembahyang. Justru itulah orang Islam dan sembahyang bagaikan kepala dengan jasad. Manusia kalau tak ada tangan, insya-Allah boleh hidup lagi. Saya kenal orang tak ada tangan tapi boleh main golf. Ada. Sebelah tangan je. Dia mengayun iron dia boleh. Sebelah tangan saja. Manusia kalau tak ada kaki boleh hidup. Ramai kita jumpa orang tak ada kaki pakai kursi roda. Elok je. Tapi manusia kalau tak ada kepala hidup juga. Oh itu pelik betul tu, kutulan hantu Jepun. Macam mana dia boleh hidup? Kepala tak ada, mustahil. Maka disitulah umpamanya kepentingan semayang dengan kehidupan kita. Apa sebab? Kerana semayang ini, minta maaf saya guna kalimat semayang ya. Dia kalau orang yang sensitif, dia kan zaman orang mengarabkan semua bahasa Melayu. Dia tak selesa dah sebut semayang, sebut solat. Kalau berbuka, iftar. Selamat Hari Raya, Eid Mubarak. Kalau derma sedekah, infak. Oh, semua nak guna bahasa Arab. Tak ada masalah, kita pun tak ada anti dengan bahasa Arab. Tapi saya guna semayang lah. Walaupun tuan-tuan gunakan solat, saya gunakan semayang. Dulu perkataan semayang ini kontroversi. Sebab ketika Sunan Bonang. Sunan Bonang ni, dia bukan Sunan Bonang, Sunan Kalijogo. Salah seorang wali Songo. Dia yang mencipta perkataan sembahyang. Ketika dia mengutarakan calangannya menyebut solat kita ni sebagai sembahyang, wali Songo yang lain protes. Sebab sembahyang itu merujuk kepada istilah cara ibadat agama lama. Iaitu agama nenek moyang kita dulu, nama agamanya Kapitayan. Ini cerita dulu sebelum tahun 1400. Agama Kapitayan ini dia menyembah satu Tuhan namanya Sang Yang Taya atau Sang Yang Toyo. Sang Yang Toyo, Toyo tu maknanya suung, kosong. Jadi orang zaman itu kalau ibadat dia panggil sembah yang. Yang tu siapa? Yang Toyo. Ketika Sunan Kalijogo cadangkan solat ni kekal je panggil sembahyang, orang protes. Kenapa ente nak kekalkan bahasa syirik? Dia kata begini, Syekh. Agama Kapitayan, Tuhannya itu Sang Yang Toyo. Sang Yang Toyo itu, dia punya akidahnya, doktrinnya adalah tan keno pongoyo. Kalau bahasa kita, laisa kamitslihi syai'un. Tuhannya tidak berbentuk. Kapitayan dia tidak ada berhala. Tuhannya dalam bentuk ghaib. Tak tahu di mana. Sebab itu tempat peribadatan orang Kapitayan dinamakan sebagai sanggar. Sanggar yang sekarang ni kita banyak gunalah. Sanggar budaya, sanggar mustikal, sanggar macam-macam. Sanggar itu tempat peribadatan. Orang Melayu tukar jadi langgar. Langgar, sanggar. Ini panjang pula ceritanya nanti. Jadi dia pertahankan. Kalau Tuhannya tak kelihatan, apa masalah? Dikekalkan. Jadi sampai sekarang dipanggilkanlah sembahyang itu. Tapi tak adalah kita jadi syirik kerana Sang Yang Toyo itu pun tak ada rupanya. Tak tahu apa rupa. Ghaib. Jadi kata Sunan Kalijogo, kekal sajalah. Kekal sampai sekarang. Sama juga ibadah puasa. Itu kan bukan bahasa Arab. Orang panggil saum. Tapi asal daripada ibadah Kapitayan iaitu puasa dino pitu. Puasa dino pitu, dalam seminggu ada 2 kali tak makan, kekalkan saja puasa, tapi buat Isnin Khamis dan begitulah seterusnya. Ini sambil-sambil cerita lah ya. Jadi saya sebut sembahyang. Sembahyang ini apa sebab dia sangat mustahak?
Sebab semayang 5 waktu ini adalah induk segala amal ibadah dan amal soleh. Kata Muaz bin Jabal, Nabi pernah berpesan, Ra'sul amril islamu wa amuduhu as-salatu. Inti pokok agama ini, tiangnya adalah semayang, salat. Ini hadis Tirmizi. Artinya orang kalau tak semayang, cantik macam mana pun penampilan dia, ibadat rajin, tolong orang apa, semayang tak ada. Dia tak ada tiang. Kita kalau rukun Islam ni umpama sebuah rumah, semayang tu tiang. Paling masjid ni kalau tak ada tiang macam mana gaya? Puasa itu dinding. Saumu junah kata Nabi. Puasa itu perisai, dia dinding. Masjid kita kalau tak ada dinding benda jadi. Ada tiang saja. Zakat itu atap, pelindung. Sebab itu rumah kalau ada dinding, tak ada tiang, tumbang. Dan rumah juga kalau hanya ada tiang, tak ada dinding, tu rumah beruk kita panggil. Semayang rajin, zakat malah. Apa pesen pun kita tak tahu. Orang zakat online je sekarang. Tak payah bekerja-kerja cari amil ke masjid lah. Selangor saya tak pastilah kalau dia faham. Online je. Baca akad dalam online je. Dengan inilah beras saya. Saya makan basmati RM21. Tapi anak saya tak makan nasi, makan roti. Sampai RM7 saja. Dia boleh bercakap pula dengan handphone gitu. Begitu canggih sekarang. Ada je orang tak nak bayar zakat. Itu yang pertama. Semayang juga kata ulama, rukun Islam, antara rukun Islam yang tertua sekali sifat ibadatnya. Orang selalu menyangka semayang ini amalan baru. Kerana kita diajar, Nabi hanya terima perintah semayang ketika Isra' Mi'raj. Oh, itu tidak. Sebelum daripada itu lagi, memang dah ada semayang. Nabi pun ketika dia melakukan persendirian, duduk menyendiri di gua, dia buat benda, semayang lah. Tapi semayang cara itu syariatnya berbeza. Baik itu ada dalam Quran direkodkan arahan semayang untuk Nabi Ismail. Ada. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut surah Maryam ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati was-zakati wa kana 'inda rabbihi mardiyya. Dan dia menyuruh keluarganya untuk semayang dan menunaikan zakat. Dan dia adalah orang yang diredai di sisi Tuhannya. Itu arahan untuk Nabi Ismail. Sama juga Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dan umatnya semayang. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan dia menjadikan aku berkat di mana saja aku berada. Aku diperintahkan untuk semayang dan mendirikan dan membayar zakat selagi aku hidup. Surah Maryam ayat 31. Cuma timbul persoalan. Kalau sebelum daripada Isra' dah ada semayang, habis lepas Isra' tu apa tujuan disyariatkan semayang? Yang ini saya akan ceritakan kemudian, kerana sebentar lagi akan masuk waktu solat fardu isya' bagi kawasan kita ini. Jadi kita beri laluan dulu kepada azan isya'. Tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita menyambung ceramah kita pada malam ini. Kita mohon izin daripada para jemaah untuk menganjakkan sedikit pelaksanaan solat isya' berjemaah untuk memberi peluang saya mengambilkan sikit huraian pada malam ini. Hadirin hadirat sekalian. Peliharalah solat. Kerana dengan solatlah hidup kita berkat. Di akhirat pun kita akan selamat. Tadi kita bercerita tentang perintah semayang ini adalah antara perintah tertua. Dia salah satu daripada 3 ibadah tertua di dunia. Ibadat tertua di dunia adalah korban. Korban ni yang paling tua lah, disebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 20, cerita anak-anak Adam itu. Kemudian puasa, surah Al-Baqarah ayat 185, disebutkan amalan puasa adalah amalan umat-umat sebelum kita dulu. Dan yang ketiga adalah sembahyang. Sebab itu timbul persoalan, habis kalau sembahyang ni dah wujud lama, apa beza dengan arahan yang Allah perintahkan melalui
Nak yang Nabi Musa sampai suruh minta diskaun macam-macam itu. Dalam kitab Hasyiatul Barmawi disebutkan, anna ummama sabaqata ataupun ummama sabiqata lam yakun fi salatihim ruku'un. Disebutkan bahawa umat-umat terdahulu sembahyang mereka itu tidak ada rukuk. Itu cerita dia. Sembahyang zaman Nabi Isa, sembahyang zaman Nabi Ismail, hatta yang Nabi kita sembahyang wasabbih bihamdi rabbika bil ashi wal abkar, dan bertasbihlah kamu wahai Muhammad dan pujilah Tuhan waktu pagi dan waktu petang. Itu juga sembahyang dalam tafsir disebutkan. Dan sembahyangnya sebelum Isra Mi'raj tidak ada rukuk. Sehingga kata Sayyidina Ali, awwala salati raka'na fiha al-usru. Sembahyang pertama yang kami rukuk adalah sembahyang Asar. Lantas aku pun bertanya, fakultu ya Rasulullah ma hadza? Ni apa hal ni ya Rasul? Tak pernah buat ni, kena bongkok kepala begini. Apa jawab Nabi? Bihadza umirtu. Dengan inilah caranya aku diperintahkan semalam. Ini riwayat Bazar dan juga Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Jadi ini untuk beri kepahaman pada kita. Saya tidak nak urai lebih tentang sejarah sembahyang ini. Nanti jadi ceramah Isra wal Mi'raj pula. Tapi sembahyanglah. Kok mana pun kita sibuk macam mana pun sembahyanglah. Dan untuk kita yang dah berumur ni, janganlah tinggalkan sembahyang jemaah di masjid. Umur dah meningkat, sembahyanglah jemaah di masjid. Hari ini ramai orang bukan dia tak sembahyang, dia mengabaikan sembahyang. Sembahyang insya-Allah, tuan-tuan kalau pergi ke shopping kompleks, pergi ke surau-surau di shopping kompleks, anak-anak muda sembahyang dah ramai. Berbanding zaman kita muda dulu memang tak ramai orang sembahyang. Dengan kita pun tak sembahyang. Zaman rock kapak dulu mana ada sembahyangnya, kita dah tua dah berhenti sembahyang. Budak-budak muda sekarang ni alhamdulillah kesedaran sembahyang itu ada. Cuma yang kita nak saling nasihat menasihati adalah mengabaikan sembahyang. Maknanya sembahyang ni asal buat. Dan kalau tak buat, tak rasa apa-apa. Itu sebab Imam Al-Ghazali, dia pernah tanya pada anak murid dia, benda yang paling dekat dengan manusia? Anak murid jawab, mak ayah, isteri, anak. Kata Imam Ghazali, tidak. Yang paling dekat dengan manusia, kematian. Mati ni anytime. Tuan-tuan tengah sarapan, buruk meninggal. Meninggal je, boleh je meninggal. Meninggal ni bila-bila masa boleh berlaku. Boleh ada tanda, boleh tak ada tanda. Imam Ghazali tanya lagi, apakah benda yang paling jauh sekali? Anak murid jawab, negara Cina macam-macam. Kata Imam Ghazali, tidak. Benda paling jauh sekali adalah masa lampau. Masa lalu kita. Masa lalu kita tak boleh nak dibalikkan balik. Lah pergi jauh. Jangankan cerita 2-3 hari yang lepas. Hari ni kita 6 hari bulan Mei tahun 2023. Kurang lebih pukul 8.40 malam. 6 hari bulan Mei 2023, pukul 5 petang tadi. Dah tak dapat balik lah. Tak ada lah. Tuan-tuan akan jumpa 5 petang lagi hari esok. Tapi hari esok dah 7 hari bulan Mei. Berlalu begitu saja. Dia tak akan balik lagi dah. Benda apa paling besar? Imam Ghazali tanya. Anak murid jawab, benda besar ni gunung macam-macam. Kata dia, tak. Benda paling besar, nafsu, kehendak. Macam-macam daknya. Dia tanya lagi, benda apa yang paling tajam? Anak murid jawab, pisau, pedang. Kata dia, tidak. Lidah manusia. Dengan lidah, kita boleh menikam hati orang. Walaupun tuan-tuan duduk di Shah Alam, tuan-tuan boleh tikam orang yang duduk di Kuantan. Pisau hanya boleh tikam yang dekat saja. Tapi lidah boleh menikam orang yang jauh, boleh ditikam. Hatinya itu. Dia tanya lagi, benda apa paling berat? Anak murid sebut batu, besi, macam-macam. Tidak, kata dia, yang paling berat, memikul amanah. Berat. Ditanya lagi, benda apa paling ringan? Anak murid jawab, kertas, kapas, daun. Kata dia, tak. Yang paling ringan dalam hidup adalah tak sembahyang. Meninggalkan sembahyang. Benda paling ringan sekali. Orang mengabaikan sembahyang. Orang kalau tak bayar zakat, jawapannya biasa berat. Cik, kenapa tak bayar zakat fitrah baru-baru ni? Kita kan ada online. Itulah saya lupa lah.
Saya dah teringat lah nak pergi. Lemak online balik kampung tak ada lah. Kan berat jawapannya itu. Lain pula tak ada. Pergi ke masjid amil pula hilang. Pergi beraya merubuh ketupat. Tak ada, saya tak dapat bayar dah Ustaz. Jadi jawapannya berat. Hanya pula orang. Tuan, tengok gaya macam pernah buat haji. Saya belum haji lagi Ustaz. Janggut panjang, haji tak pergi lagi. Saya umrah 4 kali. Umrah, haji. Kenapa tak pergi? Saya nak pergi cek kencing manis 8. Tabung haji tak bagi pergi. Dia suruh orang bawah pada 8. Ni contoh. Jadi jawapan itu berat. Tapi cuba tanya orang tak semayang. Engkau apa tak semayang? Aku pun tak sedar semayang, lambat bangun. Jawapan semua simple. Kerana meeting, traffic jam, on the way. Kalau zaman budak-budak lagi lah. Kenapa tak semayang? Songkok tak ada. Ada. Songkok tak ada. Tak boleh semayang. Ada kain plekat tak ada. Ada. Macam-macam jawapan tapi semuanya ringan saja. Ayuh kita jaga semayang. Kata Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, dia memetik kata-kata daripada Ibn Hizam, tidak adalah dosa yang lebih jelek daripada pertama, dosa meninggalkan semayang sampai keluar waktu. Yang kedua, membunuh orang Islam tanpa alasan. Ini dosa yang sangat berat. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus salati. Beza antara orang Islam dengan orang bukan Islam, semayang tak semayang. Hadis riwayat Imam Muslim. Maknanya orang Islam, kalau you Muslim, semayang. Kalau you tak semayang, you bukan Muslim. You Muslim saja. Badannya makin slim. Muslim. Bukan Muslim. Muslim mesti mau semayang. Tapi kalau mukmin itu semayang di masjid berjemaah lah. Muslim basic mesti semayang. Hadis lain daripada Thauban. Bainal abdi wa bainal kufri wal imani as-salatu. Fa idza tarakaha faqad asyraka. Pemisah antara orang kafir dengan orang Islam adalah semayang. Kalau dia meninggalkan semayang, dia telah syirik. Ini hadis riwayat At-Tabari dengan sanad yang sahih. Ayuh kita semayang. Kalau subuh utuh, pagi tumbuh, hati pun teduh, peribadi tak angkuh, keluarga takkan keruh, damai akan berlabuh. Jaga subuh. Kalau zuhur kita teratur, diri akan makin jujur, hati takkan kufur, rasa selalu syukur, amal takkan uzur. Itu kalau jaga semayang zuhur. Kalau jaga semayang asar, kalau asarnya kelar, jiwa makin sabar, raga makin tegar, senyum makin lebar, rezeki akan lancar. Kalau maghribnya tertib, wirid jadi karib, jauh dari aib, insya-Allah syafaat tak akan ghaib. Kalau isyaknya terjaga, malam makin bercahaya, gelap tak terasa, insya-Allah hidup damai sejahtera. Jaga semayang. Timbul persoalan. Ustaz, tajuk kita ni pelihara solat, hidup berkat, akhirat selamat. Masalah saya tengok orang semayang lagi huru-hara hidup berbanding orang yang semayang. Macam mana gaya ni Ustaz? Tengok muka-muka orang semayang, bergaduh siang malam. Orang ni bergaduh orang ni bergaduh tak bagi orang ni bergaduh siang malam. Ini semua orang semayang ni Ustaz. Apa hal ni? Kadang ada orang semayang datang masjid, balik masjid tengok selipar hilang. Bayangkanlah dia baru lepas semayang, dia boleh curi saya punya selipar Ustaz. Jadi macam mana Ustaz boleh kata semayang ini boleh cegah perkara tak elok? Ramai je saya tengok orang semayang pun dia, intai orang mandi pun dia juga. Semayang pun dia, mencuri getah buku dia juga. Semayang pun dia, mencuri motor dia juga. Dah macam mana Ustaz? Tak betul tu. Dia begini. Solat yang jenis apakah yang boleh mencegah diri kita daripada buat benda tak elok? Yang Allah Ta'ala sebut tantanha anil fahsya wal munkar itu. Semayang boleh hilangkan fahsya dan munkar. Kata Abul Aliyah, inna salata fiha salasu khisal. Semayang ni ada 3 perkara dalam semayang.
kullu salatin la yakunu fiha syai'un min hadhil khilal falaysat bisalatin. Kalau sembahyang yang kita buat tidak terdapat 3 elemen ini, maka itu bukan sembahyang, itu exercise. Kalau 3 elemen ini tak ada dalam sembahyang kita, maka yang kita tonggang-tonggik itu bukan solat, tapi stretching, exercise, senaman. Memang sembahyang ni senaman. Kalau tuan-tuan tengok yang orang buat kiropraktik ke apa ke, kalau self untuk nak pulihkan kesakitan sendiri, buat, kalau tuan-tuan tengok pergerakan ni semua pergerakan sembahyang. Yang nak prak tu kan. Kalau tuan-tuan buat elok-elok, bunyi. Ada orang bangun daripada sujud tu, bangun prak bunyi betih dia, kaki, lutut dia. Masa turun sujud, prak meletup-letup bunyi. Memang exercise yang bagus. Maka kata Abu Aliyah, dalam sembahyang mesti ada 3 perkara. Tak ada 3 perkara, dia jadi senaman. Apakah 3 perkara itu? Al-ikhlas, wal-khasyatu, wal-zukrullah. 3 perkara itu adalah, pertama, ikhlas. Yang kedua, mesti rasa takut. Yang ketiga, zikir, ingat pada Allah. Tanpa 3 ini, dia jadi exercise. Fal-ikhlasu ya'muru bil ma'ruf, wal-khasyatu tanhahu 'anil munkar, wa dzikrul Qur'ani ya'muruhu wa yanhahu. Orang yang ikhlas masa sembahyang, itu yang boleh mengajak dia buat kebaikan. Orang yang sembahyang dengan ketakutan, itu yang boleh larang dia daripada buat benda tak senonoh. Dan orang yang membaca zikir dan Quran, itu yang akan menyuruh buat baik, melarang dia buat jahat. Sebab itu kalau kita nak muhasabah, kenapa kita ini tak jadi orang baik? Kerana semayang kita ini tidak ada 3 elemen ini. Elemen paling asas tuan-tuan, ikhlas. Berapa orang pada kalangan kita semayang betul-betul ikhlas kerana Allah? Susah tuan-tuan. Ikhlas ibadah ni susah. Percayalah berapa ramai orang sekarang semayang bukan kerana lillah. Ada orang dia semayang sebab memang jawatan dia imam semayang. Takkan dia tak semayang? Saya dulu pernah jadi imam. Kadang-kadang kita tak boleh rasa sangat kita baik banding dengan orang. Kita pergi ke masjid sebab jawatan kita imam masjid. Satu hari esok kalau tak jadi imam, belum tentu datang masjid. Belum tentu. Ikhlas payah. Ada orang datang semayang atau semayang di rumah sebab kalau tak semayang, isteri dia beletih. Daripada dia sakit perut, sakit telinga mendengar beletiran, baik dia semayang. Abang ni umur dah tua-tua, muka macam ustaz, agak janggut je putih, semayang malah. Alamak, terus semayang. Dia semayang kerana kena beletih. Ada orang semayang sebab balik kampung raya baru ni, duduk rumah pak mentua. Takkan tak semayang, jatuh standard. Semayang jugalah. Padahal jenis subuh gajah juga hari-hari. Tapi balik rumah pak mentua, duduk sebelum subuh lah. Pak mentua dia banyak tanah. Jadi dia kena nak rajin sikit semayang. Dapat hibah banyak sikit. Ada orang pesen begitu. Sebab itu ikhlas susah. Ikhlas ni benda payah. Kata As-Susi rahimahullah, Al-ikhlasu faqdu ru'yatil ikhlas. Orang yang ikhlas ini adalah orang yang memandang bahawa dia itu hilangnya perasaan ikhlas. Maksudnya, kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan ambil contoh sedekah. Tuan-tuan sedekah, tuan-tuan rasa ikhlas. Itu belum ikhlas. Bayangkanlah. Fa inna man syahada fi ikhlasil ikhlas, faqad ihtaja ikhlasu ila ikhlas. Kata As-Susi, barang siapa yang buat kebaikan dan dia dah merasa dia ikhlas, maka keikhlasannya itu memerlukan satu lagi keikhlasan. Ini dalam kitab Tazkiyatun Nufus. Kita kan biasa masa nolong orang, kalau orang tahu, kita bagi, kita pun lega, ini ikhlas. Kalau tuan-tuan rasa ikhlas, tuan-tuan belum ikhlas. Dia ikhlas ini adalah, kita pun tak tahu apa rasa, kecuali kita memberinya saja. Contoh, dalam Quran ada satu surah namanya surah Al-Ikhlas. Dalam surah Ikhlas ni semua orang hafal lah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad.
Tuan-tuan cari dalam surah Al-Ikhlas, ada tak perkataan ikhlas? Tidak ada. Walhal Quran sifatnya nama surah dengan konten mesti sama. Surah At-Tin, Wat-Tini Waz-Zaitun, namanya surah Tin. Tapi surah Al-Ikhlas tidak ada perkataan ikhlas. Nah, itulah ikhlas. Ikhlas ni dia hilang rasa ikhlas. Dalam tamsilan mudah saya selalu bawakan kepahaman pada masyarakat, amalan kita paling ikhlas adalah buang air. Itu paling ikhlas. Sebab kita tak rasa apa-apa, tak rasa rugi, tak bertanya-tanya ke mana perginya, dan kita pun tak sedih, kita tak peduli pun. Tak engkau lagi ke mana. Itulah ikhlas. Itu tahapnya. Ini contoh yang mudah nak faham kan. Ada tuan-tuan lepas buang air, rasa macam muskil. Allah, ngapalah buang ya. Makan banyak-banyak. Tak ada. Kita lantak lah. Dan kita pun tidak menelik-nelik. Kemana halanya? Kemana dia ngala ya? Jadi umpama kita sedekah, kita tak peduli pergi ke mana. Lantak lah. Itu ikhlas. Minta maaf contoh tak berapa senonoh. Tapi nak memudahkan kefahaman tentang ikhlas. Maka ini yang tidak ada dalam ibadah kita. Baik itu ada orang pernah tanya, Ustaz, kalau nak dapat ikhlas sembahyang ni, saya rasa di masjid tak dapat ikhlas Ustaz. Apa sebab? Kerana kita ke masjid ni ada unsur-unsur nak riak. Ada nak terkebur tu sikit ada. Tak mana riaknya? Yalah Ustaz, kalau kita sembahyang di rumah, kita pakai t-shirt pagoda aja sembahyang. Tapi pergi masjid, jangok Ustaz. Pakai serban lagi, ikat serban lagi, bocelok lagi. Pakai baju-jubah, beli Mekah. Jadi macam ada riak sikit Ustaz. Habis tu apa pendapat Cik dalam hal jemaah masjid? Saya ingat kita sembahyang di rumah lagi bagus Ustaz. Lebih ikhlas. Ini tak betul. Ini dia panggil talbisul iblis. Mainan iblis. Iblis nak memperandakan kita punya ibadat. Tidak betul orang mengatakan sembahyang di rumah lebih ikhlas berbanding sembahyang di masjid. Sebab sembahyang di masjid adalah arahan Allah. Arahan agama. Innama ya'muru masajid Allah. Sesungguhnya orang mengimarahkan rumah dia. Maknanya ada arahan untuk dipenuhkan rumah dia. Cuma tak nafi sembahyang di rumah, jangankan lebih ikhlas, memang lebih khusyuk pun berbanding sembahyang di masjid. Tuan-tuan sembahyang di masjid khusyuk. Jangankan masjid kita, Masjidil Haram pun tak khusyuk. Adakah kerana hilangnya khusyuk di Masjidil Haram, lalu kita pakat tak pergi umrah belaka? Tak payahlah pergi umrah, bukannya khusyuk pun sembahyang. Kena marah dengan polis lah. Dengar anak Arab menangis. Anak Arab suka betul menangis time sembahyang. Time tak sembahyang, dia tak menangis pula. Daripada rakaat pertama sampai rakaat yang keempat. Habis sembahyang Isyak, elok diam pula anak tu. Hati kita bertanya-tanya, mana khusyuk? Tak campur bunyi handphone Arab lagi. Arab nak sembahyang, bukan tutup handphone. Allah Akbar. Dia pakai Nokia lagi kan. Tapi Arab dia angkat telefon. Salli. Tak balik, jawab telefon je. Tanya dia, entah cakap telefon batal sembahyang. Dia tak batal. Kenapa tak batal? Alah cakap Arab. Mana bukan cakap Melayu. Cakap Melayu baru batal. Memang sesat betul lah. Cian, tak ada ilmu. Kalau handphone Arab kita kenal lah bunyi Nokia 3310 tu. Kalau handphone orang Melayu lagi kenalnya. Lagu 60-an Pok Yeye. Masjidil Haram. Lagu Pok Yeye keluar. Mana ikhlas? Masjid kita ikhlas ke sembahyang? Khusyuk ke sembahyang? Mana khusyuk? Allahu Akbar. Datang jemaah sebelah baru lepas puasa 6, baru lepas buka maghrib tadi. Daripada rakaat pertama sampai rakaat ketiga sendawa. Aduh, tak daya kita sembahyang sebelah. Ataupun dapat jemaah dia punya bacaan kurang sikit je volume dia berbanding imam. Fatihah dia macam imam. Bismillah. Itulah sebelah aku siku Pak Haji ni sekarang kuat betul Fatihah dia. Time dia sujud. Ya Allah.
Khusyuk, tak khusyuk. Mana khusyuk ya? Tak campur lagi orang semayang. Kita rukuk, Allah Akbar. Tengok kaki masing-masing. Jemaah sebelah, ya Allah, dia punya kuku dia boleh kayuh perahu, tuan-tuan. Nak kata dia tak potong kuku sebab nak sembelih korban, lambat lagi korbannya. Memang amat albak betul punya jin, amat albak. Panjang betul kuku kaki dia. Puan-puan boleh khusyuk semayang. Allahu Akbar. Wow, tudung Siti Khadijah. Lambang, tidak abadi. Ni ngira harga. Oh, ini 100 lebih. Ini 300. Ini nak. Bila nak khusyuknya? Jadi jangan gunakan alasan tidak khusyuk, tidak ikhlas untuk tidak melakukan ibadah. Kata Imam Al-Ghazali, ibadah ni memang mula-mula kena show off dulu. Lama-lama dia ikhlas. Mula-mula ada sikit gangguan lah. Macam tuan-tuan jarang ke masjid kan. Hari esok ingat nak semayang masjid lah. Pukul 6.30 start motor lah. Piah atas kepala. Turun pada rumah. Tak pergi masjid dulu. Pusing perumahan dulu. Pergi tempat bazar, tempat makan. Pusing dulu. Dia ada show off tu ada sikit lah. Pusing dulu. Lalu kat padang. Bola. Member tengah main bola. Horn dulu. Ping-ping. Oi! 6.45 lah. Dah tua dah kita ni. Maulah semayang. Tu ada sikit lah. Tapi kita jangan pula, astaghfirullahaladzim, aku ni riak hari ni. Masuk neraka orang riak. At least tu semayang tepi katil semula. Tak betul. Terus kan, hari pertama ada sikit riak. Dua ada sikit show off tu ada. Tapi lama-lama kita jadi biasa saja pergi masjid ni. Tak ada apa yang nak disombongkan. Maulah kita ikhlas. Yalah, tapi ikhlas ni, saya suka bercerita tentang ikhlas ni sebab orang banyak bertanya. Adakah semua amalan tak boleh tunjuk, Ustaz? Mesti nak kena sorok-sorok. Dah, ikhlas ini dalam kitab Qawaidul Ahkam sebagaimana yang dinukilkan oleh Sulaiman Al-Ashqar dalam kitabnya Al-Ikhlas. Dibuat satu kitab. Nama kitab Al-Ikhlas. Ada satu nasihat diberikan Imam Izzuddin Abdus Salam, Sultanul Ulama. Dia menjelaskan tentang hukum kita tunjuk atau sembunyikan amalan. Dia ada perbezaan pendapat. Kata Izzuddin Abdus Salam, amal ibadah kepada Allah ni ada 3 jenis. Pertama, ada amal ibadat yang disyariatkan untuk ditunjukkan. Tak boleh nak sorok. Kok mana pun kita kena show kan. Apakah amalan-amalan itu? Pertama, azan. Nak sorok macam mana? Memang orang akan pujilah kalau azan dia sedap. Oh, sedap Tok Bilal. Kita buat astaghfirullahaladzim, aku dah riak sikit lah. Besok nak azan macam mana? Azan sorok-sorok. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah. Bisik macam Yusuf Tayyub. Tak betul. Apa lagi? Khutbah Jumaat. Nak sorok macam mana? Oh, sedap ustaz ni kalau dia khutbah. Aku kalau ustaz ni khutbah, aku daripada mula sampai habis tak tidur. Kalau ustaz lain khutbah aku tidur, amma ba'du aku tidur lah. Ustaz kita pun dengar orang puji, oh kita beriak, astaghfirullahaladzim. Ana tak boleh dah khutbah lepas ni. Ngau pula orang puji. No, khutbah memang kena tunjuk. Takkan duduk bawah tu pula. Silang Jumaat, orang mana khatib nyorok bawah rostrum. Tak betul. Memang kena tunjuk. Pegang tongkat, dengan baju kopiah azharnya apa. Oh, riak. Bukan riak, memang disyariatkan tunjuk. Apa lagi? Adalah banyak amalan yang terutama melibatkan di masjid ini. Yang kedua, ada pula ibadat yang mana jika diamalkan secara tersembunyi adalah lebih afdal daripada ditunjukkan. Apakah amalan lebih afdal disorokkan berbanding ditunjukkan? Kata Izzuddin Abdus Salam, semayang juga, iaitu berzikir dalam semayang. Ketika rukuk kan kita zikir. Kita duduk antara dua sujud kan kita zikir. Sujud kan kita zikir. Digalakkan kita sembunyikan suara kita. Tak tunjukkan pada orang. Itu yang tak sepatutnya. Subhanallah, 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 subhanallah. Apa benda lah jemaah sebelah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Macam kartun bunyi dia. Rabbi fil hamd Astaghfirullahalazim. Baca tahiyat, tak payahlah kuat suruh betul imam. At-tahiyatul mubarak. Assalam. Awak tu makmum je. Nak tahu kuat duduk depan. Ni contoh. Dan ada amalan kata Izzuddin Abdul Salam yang terkadang disembunyikan dan terkadang dinampakkan. Apakah dia? Sedekah. Sedekah ada masa boleh disembunyikan, ada masa boleh dinampakkan. Dan kita tak boleh tuduh orang yang upload dalam Facebook dia bersedekah tu sebagai riak. Tak boleh. Sedekah boleh tunjuk dan boleh sorok. Tidak ada kata sorok lebih afdal daripada tunjuk. Tidak ada. Apa sebab? Allah sendiri sebut, alladzina yunfiquna amwalahum bilaili wan nahar. Orang-orang yang bersedekah waktu malam, waktu siang, sirron wa alaniyatan, secara tersembunyi maupun terang-terang. Allah Ta'ala sebut, ada orang terang-terang sedekah, ada orang sembunyi-sembunyi sedekah. Lalu bagaimana status kedua mereka ini? Falahum ajruhum inda rabbihim. Dua-dua aku bagi pahala, kata Allah Ta'ala. Kalimat sirron, sembunyi dalam Quran, disebut sebanyak 6 kali. Kalimat alaniyatan, Al-Quran disebut sebanyak 4 kali. Maknanya kata ulama, walaupun sirron dan alaniyah, sorok dan secara open kita sedekah itu boleh, tetapi disebabkan kalimat sir lebih banyak daripada terang, afdal disorokkan. Itu saja. Bukan kata tak boleh terang-terang. Boleh. Kadang ada orang pergi sedekah, bantu gelandangan susah. Kita pun fitnah. Ini riak lah, orang lain tolong, tak payah tunjuk. Kita tak tahu niat orang. Itu bukan kerja kita. Sebab dia mungkin upload dalam media sosial sebab dia nak report kepada funder dia. Kalau tak, macam mana tansi-tansi datuk-datuk yang sponsor yayasan, dia nak percaya dia telah delegate duit-duit. Kan tak tahu pun ceritakan scammer. Jadi dia tunjukkan, oh ini duit bukan daripada saya, daripada orang ni, saya bawakan. Jadi kita tak boleh mengatakan orang tu tak betul. Jangan judge keikhlasan seorang. Barangkali dia lebih ikhlas berbanding dengan kita. Kalau tak boleh tunjuk langsung tuan-tuan ibadat, semua afdal sembunyi. Korban tahun ni sembelih kambing dalam bilik je lah. Tak payah buat perkarangan surau masjid. Ngapa? Riak ni semua ni. Amalan soleh biar sembunyi-sembunyi. Tak betul. Kita buat dalam bilik masing-masing je lah. Sebab itu Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahawa Nabi pernah ajar, inni lam umar an unnaqiba ala qulubin nas wala asyqa butunahum. Kata Nabi, aku tidak disuruh untuk periksa hati manusia. Dan aku tidak disuruh membedah perut mereka. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad. Orang buat baik, kita tak nilai. Oh, ini tak ikhlas ni, oh ini nak show off. Itu bukan kerja kita. Nabi pun tak ajar begitu. Dan kata Umar Al-Khattab, barang siapa menampakkan kebaikan, kami akan cinta kepada dia walaupun hatinya tak sama dengan apa yang dia buat. Dan orang yang menampakkan keburukan, kami akan benci dia walaupun dia mengaku bahawa hati dia baik, luar je jahat. Itu kata Sayyidina Umar. Jadi kalau orang tu nampak baik, walaupun hati dia sebenarnya setan ke iblis ke dalam hati dia, kita ukur zahir saja. Jadi sedekah, kata Izzuddin Abdul Salam, boleh tunjuk, boleh sorok. Dan ada satu lagi amalan yang boleh sorok dan boleh tunjuk adalah berdakwah atau berceramah. Ceramah ni tuan-tuan, tak boleh secara tunjuk, buat cara sorok. Sorok maknanya, ialah kadang nak ceramah publik macam ni, ada peraturan, ada undang-undang, ada kebenaran mengajar, ada tauliah ni saya tidak sebutlah, sensitif pula. Tapi saya ni timbalan mufti pun saya ambil tauliah daripada negeri-negeri yang kita nak pergi ceramah. Ambil tauliah, kita pergi periksa, siap temuduga lagi. Ada ujian bertulis pula lagi. Macam nak ambil driving school lah. Ujian bertulis. Kita akur dengan undang-undang setempat. Walaupun kita lah champion macam mana, akur. Tapi kalau tak boleh juga, banyak lagi cara lain nak berdakwah. YouTube ada.
Facebook ada. Pacak je kamera depan rumah tu. Hi guys. Macam main game pula dah. Hi guys, hari ni kita nak cerita tentang benda tu, hujan meteor. Orang pun suka. Hantar gambar naga. Oh, naga. Oh, terima kasih bagi saya naga. Cakap dengan telefonnya. Dakwah boleh secara public, boleh secara belakang, tak ada masalah. Dan tidaklah kita mengukur orang yang ceramah public, riak, tak boleh. Orang yang menulis dari belakang, oh itu lebih ikhlas, tak juga. Sebab dia boleh dua-dua. Kalau tak boleh sini, dia boleh cara ini. Tak boleh cara ni, buat cara ini. Dakwah ni luas lah. Kalau tuan-tuan tak diberi ceramah oleh orang, jangan kata zalim ke apa. Tak. Ruang dakwah ni begitu luas. Kampungan orang asli yang dah Islam, tu ramai lagi orang belum masuk lagi untuk nak bantu semarakkan surau masjid. Jadi kalau siapa rasa nak berdakwah, jom kita bantu. Kita buat street dakwah, kita ajak orang berhijab, kenalkan orang dengan pencipta. Macam ada musim-musim, ada astronomi di langit, kenalkan masyarakat dengan gerhana. Orang akan cinta kepada Allah dengan melihat kekuasaan. Artinya ruang itu begitu banyak sekali lah. Hadirin hadirat sekalian, yang penting ikhlas. Ikhlas hati, jujur pekerti. Ikhlas menurut alur patutnya. Ikhlas menegur undang adatnya. Menjadi manusia, hati nak lurus. Iman teguh, budi pun halus. Memikul beban, hati pun tulus. Mengingat rakyat tidak akan putus. Yang penting kita kena ada dalam semayang ini al-ikhlasul qalbi wal-ikhlasul amal. Ikhlas qalbi ni ikhlas hati, ikhlas niat. Aku semayang lillah. Kalau aku semayang bukan lillah, aku akan jadi lelah. Itu saja bezanya. Mesti lillah. Yang kedua ikhlas dalam amalan. Tadi niat. Yang kedua ikhlas ketika amalan. Yang ini nak kena jaga. Perkara yang boleh merosakkan semayang kita ada dua. Riak dan takbur. Macam mana nak tahu riak dan takbur? Kata Sayyidina Ali, tanda riak dalam solat atau ibadat ada 4. Pertama, yaksal idza kana wahdah. Kalau dia semayang seorang, dia bermalas-malasan. Tapi yanshad idza kana ma'an nas. Tapi kalau ada orang, dia tangkas, cergas, dielok-elokkan semayangnya tu. Itu disebut sebagai tanda-tanda riak, kata Sayyidina Ali. Artinya kalau kita semayang di rumah begitu, semayang masjid pun begitulah juga. Tidak ada yang kita comel-comel, make-up-kan supaya dapat pujian daripada orang. Biarlah orang tak tahu pun kita ni beribadah. Daripada orang nampak kita ibadah. Sebab itu ibadat paling ikhlas dalam dunia, puasa. Puasa, mana ada orang tahu kita puasa. Sehari dua ni orang puasa 6. Kita pergi office, kita tak puasa. Ajak member sarapan. Jom cari teh tarik. Aku puasa. Alah, puasa. Kita tak kenal pun dia puasa. Artinya ibadah puasa ni ibadah hebat. Orang tak tahu kita puasa. Semayang ni susah sikit lah sebab orang tahu kita semayang. Pun jangan sampai di make-up-kan semayang itu. Dan kalau kita seorang, jangan pula malas semayang, bermalas-malasan, jemu semayang dan sebagainya. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali, yazid ala a'mal idza ansa alaih. Tanda riak adalah bila kita menambahkan amal ibadah kalau dipuji. Oh bagus awak semayang ni gini-gini. Oh terus lain macam datang masjid. Macam ceramah pun sama juga. Hebat ustaz ceramah. Ya Allah, terbaik ustaz. Bagi macam buat live begini, oh, semua dapat jari. Terbaik ustaz, terbaik, terbaik. Oh bila orang puji terbaik, oh kita pun kembang saja. Ceramah ke sana semua ni. Tapi yang kus idza dhimmuh bihi. Tapi bila orang cela, orang kritik, orang tegur, orang nasihat, kurangkan amal. Itu riak. Sepatutnya orang puji ke, orang cela ke, orang kutuk ke, orang belasah ke, teruskan je. Semayang orang cakap apa pun, teruskan sajalah. Sedekah orang cakap apa, teruskan sajalah. Maka inilah hadirin hadirat sekalian,
yang dimaksudkan sebagai sembahyang yang boleh mendatangkan keberkatan dalam hidup, iaitu sembahyang yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Yang kedua, yang ketiga saya tak ulahkanlah, nanti menjadi panjang pula. Iaitu kena ada takut kepada Allah. Sembahyang itu bila kita sembahyang Allahu Akbar, takut daripada segi melihat kepada kekuasaan Allah. Takut. Azab neraka, takut. Melihat kematian mengejut orang-orang yang kita kenal sehari dua ni, kita pun khawatir juga, kita amalan tak banyak. Tengok anak-anak kita pula bangun pagi, hari-hari cuti bangun pukul 10, sudah tak main subuh budak-budak rumah ni agak. Kita kena ada takut, esok aku mati budak-budak ni, esok aku mati, esok dia tak buat baca Yasin agak, dia buat sambutan hari mengenang kematian bapa, buat konsert, kita baca puisi sajalah ya. Wahai bapa, dreng, sudahlah. Jam kita kena ada ketakutan itulah. Sudah anak aku mengaji pun tak pandai, baca Yasin macam mana kena esok? Ketakutan itu ada. Dan yang ketiga, kata ulama adalah dia menjadikan solatnya itu sebagai medan zikir. Quran, zikrullah tidak ditinggalkan. Buat di penghujung, saya menyeru diri saya dan tuan-tuan, sembahyang ni saya ingat, tak kempen beria pun insya-Allah orang dah ada kesedaran sembahyang. Yang kita prihatinkan sekarang adalah kecenderungan masyarakat sembahyang jemaah di masjid. Jadi kita menyeru pada tuan-tuan, khususnya orang perempuan, tak berapa berat sangat tanggungjawab itu. Bagi kita orang laki-laki, di mana azan kedengaran, di situlah kita kena dirikan solat. Jadi jadikanlah masjid sebagai destinasi solat kita. Puan-puan kena beri sokongan. Jangan ngungkit-ngungkit, tadi di office balik lewat pergi. No, ini tanggungjawab dia sebagai Muslim. Sebagai Muslim, dia mesti sembahyang di masjid. Tidak kita kata wajib. Tetapi kalau bukan orang Islam mengimarahkan masjid, siapa nak mengimarahkan masjid? Baik itu saya ramai jumpa orang dalam hidup saya ni, orang yang betul-betul cakna dengan masjid. Ada satu orang saya jumpa, dia check in hotel, dia bukan orang KL, orang daripada Kelantan. Kalau dia pergi ke Kuala Lumpur, dia pastikan dia check in di mana-mana hotel yang dekat dengan masjid. Sebab dia tak nak miss sembahyang subuh berjemaah di masjid. Pernah sekali dia pergi luar negara, tak dapat hotel yang dekat dengan Muslim punya community center, agak jauh. Dia tempah satu teksi ambil dia waktu pagi, bawa dia pergi Muslim center itu, Islamic center itu, sembahyang subuh, teksi itu tunggu pula lagi. Kemudian balik semula ke hotel. Ini orang yang memang hati dah begitu dekat dengan masjid. Berapa ramai di kalangan kita, anak-anak muda, pergi luar negara, cari masjid. Tak ada. Konten dia semua cari makan, cari tempat menyelam, cari panjat bukit. Tak ada yang nak share pergi masjid. Sedangkan orang Islam dengan masjid bagaikan ikan dengan air. Dia mesti melekat jiwanya di masjid. Pergi ke London, cari masjid. Pergi ke Sydney, cari masjid. Pergi ke Seoul, Korea, cari masjid. Pergi ke Singapura, cari masjid. Of course lah Singapura cari masjid. Kemana hidup je, dia mesti cari masjid. Ini orang Islam. Maka jadikanlah budaya cinta masjid sebagai budaya baru kita tahun ini. Yang kedua, yang terakhir, jadikanlah disiplin hidup kita. Jangan sembahyang lewat lebih pada setengah jam daripada masuk waktu. Kita ni tak perfect. Nak dapat tahap perfect macam Tok Imam Masjid tak dapat. Sebab dia memang bertugas. Azan, qomat, sembahyang. Kita kadang sangkut jam dan sebagainya. Okeylah lewat sikit. Tapi disiplinkan jangan lewat setengah jam. Mana kata kalau subuh pukul 6, paling lewat tuan-tuan sembahyang pun 6.30. Jangan sembahyang 7.30, 8.30. Tu bukan subuh gajah lagi dah. Subuh dinosaur dah tu. Within half an hour. Kalau boleh buat disiplin ni, tuan-tuan perhatikan akan ada kebahagiaan dalam hidup. Kita rasa lebih tenang dalam hidup. Paling lewat setengah jam. Mungkin akan datang minimum dikurangkan lagi jadi 25 minit, 20 minit, 10 minit. Yang terbaik azan, qomat, sembahyang. Itu yang terbaik. Tapi untuk dunia yang kita realiti sekarang, saya ingat setengah jam itu waktu yang cantik.
Tapi ramai orang bulan puasa subuh boleh jaga, zuhur boleh jaga, asar boleh jaga, maghrib kelaut maghrib dia. Dah buka 7 suku 7.20. Cendol 3 mangkuk. Ayam setengah ekor. Dia menyandar tu lagi sekarang. Nak tunggu seruh katanya. Sedar-sedar semayang maghrib 8 suku. Tak senonoh. 8 suku semayang maghrib. 8.20, 8.25 dah azan isyak. Dia tanya ngapa tak semayang awal maghrib 7.45 ke pukul 7.50 ke. Banyak makan cendol Ustaz. Semalam saya try dah Ustaz. Saya semayang lepas berbuka. Banyak makan cendol. Time sujud. Keluar balik cendol ikut hidung. Overdose. Habis tu jangan berbuka. Ramai orang tak jaga sangatlah. Moga-moga dapatlah kita jaga semayang. Jangan lewat daripada setengah jam. Idealnya lebih awal pada lebih setengah jam ni untuk orang yang sibuk. Saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada malam ini. Walaupun pengusi minta ceramah sampai pukul 12. Tuan-tuan keram punggung lama sangat. Sila kesian pula kan. Saya menengok tuan-tuan tukar lutut 8 kali lah. Kejap kaki saya jadi. Kesian pula ya. Saya kira sekadar itulah saja sembang-sembang malam ini. Tajuk pun santai sajalah. Terima kasih banyak atas kehadiran. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Saya mendoakan kepada Nazir dan juga pasukannya dapat diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah dalam menjaga masjid yang begini indah. Sebelum berpisah, mari kita tadahkan tangan berdoa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa alil syari ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.